Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Apa khabar? Tadi pagi bukan saya emosi sangat, tidak. Cuma saya nak katakan saja, apa kalau terjadi, bukan emosi, kalau ia terjadi, benar-benar terjadi, apa yang akan terjadi. Bukan emosi. Dan kalau negara Arab tak membantu, kenapa sekarang hari itu satu kapal perang China datang ke negara Laut Arab. Sekarang dah 6 kapal perang China yang menggunakan anti-missile untuk warship yang mereka letakkan. Nampak bantuan daripada China. Kerana apa? Sayangnya mereka kepada negara-negara BRICS di Arab. Dan juga kepentingan projek-projek mereka di negara Arab, seperti Arab Saudi, Iran. Mereka nak terus berniaga, bukan terus berperang. Ini yang sekarang mereka menunjukkan kekuatan kapal perang mereka. China menunjukkan kapal perang mereka, dan Rusia menunjukkan jet pejuang mereka. Dan insya-Allah dalam masa terdekat memang akan ada naval base di Iran yang dipunyai oleh Rusia. InsyaAllah secepat mungkin mereka akan buat projek ni seperti di Afrika. Masya Allah, ini adalah bantuan daripada Rusia dan China untuk menakutkan World War Order yang sekian lama polisinya dah hancur lebur. Ini sajalah cara dia. Jadi Palestinnya pun akan diselesaikan secepat mungkin, kerana dunia pun dah nampak rakyat Palestin memang makin lama perang, makinlah mereka parah. Dah 3 minggu masalah Palestin tak selesai. Israel dah bermula masuk ke Gaza. Semalam adalah berita palsu teman-teman. Dan memang ada pergerakan tapi masih belum bermula. Dari New York Times berkata US menghantar general yang berpengalaman berperang di Fallujah, Raqqa, Mosul. Mereka sedang memberi nasihat kepada Israel. Dan New York Times sendiri tak tahu apa yang Israel plan di masa terdekat. Mereka nak hantar general-general US yang dah kalah dekat Ukraine, nak hantar di Israel. Nampak kelemahan yang mereka tunjukkan. Dan adakah Israel akan menyerang dengan misil ataupun mengebom bunker atau masuk dengan ground invasion? Dan ada rumor yang mengatakan Netanyahu sekarang ada masalah dalam hubungan parti politiknya sendiri, kerana separuh daripada parti politik mereka, Netanyahu, tidak bersetuju dengan perang ini. Dan sekarang hanya Netanyahu hanya nak selamatkan diri dia sahaja untuk perang ini diteruskan. Jadi makin lama perang ini diteruskan, makin berkuasalah dia di Israel, kerana dia takut dia akan disumbat ke dalam penjara. Dan Lieutenant Colonel Daniel Davis berkata yang operasi Israel ini menyebabkan lebih banyak warga Gaza akan menjadi mangsa dan terbunuh. Dan dia berkata perang ini akan mengambil masa lama dan Israel tak akan mampu untuk menyerang dengan lebih cepat. Dan Israel tak mampu menyerang dan mengambil masa yang lama. Dia tak nak mengambil masa lama. Dia nak cepat je Israel ni. Memang Israel nak cepat je perang ni, supaya cepat serang, cepat habis. Tapi tidak, memang tidak akan berlaku, kerana perang ini akan berpanjangan. Dia tak mampu, kerana mereka tahu sekarang. Kejap lagi saya ceritakan. Dan US, adakah polisi US 20 tahun nak menghapuskan kumpulan seperti Al-Qaeda berjaya? Tidak. Sampai sekarang pun Al-Qaeda ada, dan malah US membiayai Al-Qaeda di Syria. Nampak? Kan saya dah katakan teman-teman, ada yang tidak percaya apa yang saya katakan. Ingat masa hari Ukraine dan Rusia berperang hari pertama, mereka membawa segala
tentera dia sahaja pergi ke Poland. Okey, dan mereka meninggalkan semua senjata yang mereka ada di Afghanistan dan diberikan kepada Al-Qaeda dengan syarat Al-Qaeda kena dengar cakap mereka. Kalau kau dah dapat dedak banyak, kau mesti nak kena ikut cakap US. Sebab tu saya katakan yang Al-Qaeda adalah kuda US dan juga ISIS. Dan Joseph Borrell berkata dengan reporter European Union, jangan lupakan Ukraine, projek Ukraine tetap harus diteruskan. Dan Zelensky di TikToknya beri arahan paling kurang 500 meter sehari mereka kena maju. Dan minggu depan Ukraine akan dapat bantuan daripada US dan ally. Berarti mereka kena maju 500 meter ke hadapan hari-hari. Adakah ini akan berlaku? Memang tidak akan berlaku. Zelensky makin panik walaupun untuk dapatkan 500 juta pieces fund European Union pun tak dapat. Kerana apa? Viktor Orban Hungary tak beri persetujuan. Makin susah Zelensky mendapatkan bantuan. Dan Prime Minister Shmyhal Ukraine berkata yang Ukraine menghadapi masalah kekurangan peluru yang teruk. Bukan hanya Ukraine, malah satu dunia peluru di gudang makin kosong katanya. Nampak apa saya katakan? Memang di dunia dah kekurangan senjata-senjata. Kekurangan peluru-peluru seperti 155 shell dan macam-macam. Kekurangan. Jadi Ukraine sekarang dia minta dengan US invest kat negara dia untuk membuat peluru untuk berperang. Dia nak US invest di Ukraine. Habis US bodoh ke apa? Kalau aku buka kilang dekat Ukraine, satu hari aku ingat baru pecah tanah je Rusia dah hantar bom misail. Macam mana nak buka kilang dekat Ukraine? Peluru berpandu Rusia memang tembak memang tepat-tepatnya. Macam mana nak buka kilang kat Ukraine? Jadi sekarang negara mana yang nak produce senjata-senjata yang US buat? Sekarang ni kebanyakan senjata-senjata memang ada dibuat, tapi taklah seberapa banyak. Tak seberapa banyak seperti World War 3 dulu, World War 2 dulu. Okey. Jadi ingat teman-teman, memang saya tahu tengah panas kisah ada Mossad punya ahli kena tangkap dekat Malaysia. Memang ada. Sampaikan ada semalam berkata yang adakah anda sama juga Israel? Tidak. Apa yang berita saya berikan, senjata yang digunakan, kalaulah satu hari nanti kita kena serang, kita tahu apa yang harus kita gunakan dan kita tahu macam mana kita nak mengelak. Ini adalah senjata-senjata peluru berpandu ke apa ke yang dunia buat. Ini yang saya cuba beritahu. Jadi bila kalau satu hari nanti apa-apa terjadi ke negara kita, kita tahu yang apa mereka akan gunakan dan macam mana kita nak lari. Tengok macam mana sekarang Hamas. Walau macam mana senjata mereka gunakan, tapi mereka boleh duduk bawah tanah. Walaupun hancur bangunan dekat atas tanah tu, tapi mereka masih hidup di bawah tanah. Mereka boleh keluar bila-bila masa sahaja. Nampak? Ini yang saya cuba beritahu. Bukan memberi amaran. Taktikal perang dunia. Assalamualaikum. Dan jangan lupa belanja Abang Gift. Okay. You right everybody.